Okey, selamat kembali. Hari ini kita akan belajar subtopik yang seterusnya iaitu alkohol. Alkohol merupakan siri homolog yang mengandungi kumpulan hidroksil OH. Okey, alkohol mengandungi hidrogen, karbon dan oksigen. Alkohol bukan sebatian hidrokarbon tetapi sebatian karbon sahaja. Jadi kalau kita tengok ada kumpulan hidroksil dalam sesuatu sebatian karbon itu ada OH, so itu adalah alkohol, siri homolog alkohol. Apabila kita melihat sesuatu sebatian mempunyai kumpulan hidroksil ataupun OH, directly kita tahu itu adalah kumpulan alkohol. Kenapa begitu? Sebab kumpulan hidroksil ataupun OH ini adalah kumpulan berfungsi bagi alkohol. Apa yang dimaksudkan dengan kumpulan berfungsi? Okey, kumpulan berfungsi adalah atom atau satu kumpulan atom-atom yang bertanggungjawab menyebabkan sifat kimia yang serupa bagi satu siri homolog. Jadi kumpulan berfungsi bagi alkohol adalah kumpulan hidroksil ataupun OH, bagi alkana adalah single bond ataupun kumpulan ikatan tunggal, bagi kumpulan alkena pula adalah ikatan ganda dua. Permulaan bagi alkohol adalah CN H2N tambah 1 OH, di mana N bermula dengan 1 hingga seterusnya. Bagaimana kita nak menamakan alkohol? Okey, penamaan alkohol adalah di mana ana bagi alkana ditukar menjadi anol. Okey, contohnya metana. Okey, ana itu kita buang, kita tambah jadi anol, so akan menjadi metanol. Okey, so kalau kita boleh tengok bilangan atom karbon 1 nama dia metanol, 2 etanol, 3 propanol, 4 butanol, 5 pentanol, 6 heksanol, 7 heptanol, 8 oktanol, 9 nonanol, 10 dekanol. Di sini cikgu tunjukkan satu cara bagaimana untuk melukis kedudukan kumpulan hidroksil ataupun OH yang betul. So boleh tengok di dalam gambar ada COH ataupun COH. Yang pentingnya kedudukan ikatan itu mesti berada pada O, bukan pada H. Kalau berada pada H, ia adalah salah. Isomer alkohol. So kita tahu isomer adalah bilangan karbon dan hidrogen O yang sama tetapi mempunyai lukisan yang berbeza. So bagaimana kita nak melukis ataupun nak menamakan isomer alkohol? Yang pasti yang pertamanya kita perlu tengok ada tak kumpulan berfungsi OH. Kalau ada kumpulan berfungsi OH, C yang pada OH tu mesti diletakkan pada nombor yang terendah. Kemudian baru kita kena pasti atom karbon yang terpanjang. So kita letaklah nombor atom karbon yang terpanjang ke. Setelah itu kita akan kena pasti rantai cabang. Ada tak rantai cabang dan jumlah bilangan rantai cabang. Baru kita akan tulis nama. Okey, sebelum cikgu ajar bagaimana untuk menulis nama bagi alkohol, okey, cikgu akan tunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan isomer dan bagaimana untuk melukis. Okey. Contohnya adalah propanol C3H7OH. So cara lukis dulu C3. Okey. Lepas tu letak semua ikatan. Lepas tu letak OH. Okey. Pastikan ikatan ini berada pada O. Okey. Dan seterusnya kita akan letak H 1 2 3 4 5 6 7. So samalah H7OH. So ada 1 OH, ada 7 H. So betul. So bagi nama kayak ini, okey. So kita tengok ada kumpulan hidroksil. So directly ini adalah alkohol. Okey. Ada 3 C panjang. So ini adalah propan. Sebab ada 3 C. So kita cuma tambah 0. So propanol. Tapi selain daripada itu, kita boleh juga namakan dia sebagai, okey, tengok OH berada di C nombor 1. So kita akan dapat propan 1 all. Kenapa 1? Kerana kumpulan hidroksil ataupun OH berada di C nombor 1. So bila C nombor 1, so ada C nombor 1. So isomer, kita tahu isomer adalah bilangan sama, cuma bentuk berbeza. Okey, contoh saya lukis C3, masih lagi C3. Masih lagi propanol, okey? Lepas tu saya letak OH di sini. Okey. Dan yang lain adalah saya letak hash. Okey.
So, kita tengok. Rantai paling panjang masih lagi 3. So, propan. Cuma yang membezakan dia adalah OH. Kalau di sini OH berada di sini nombor 1. Di sini OH berada di sini nombor 2. Okey? So, pastikan ikatan berada pada O. So, akan dapat propan to ol. So, ini yang kita panggil sebagai isomer. Okey. Katakan awak lukis begini. Okey. Awak letak OH di sini. Okey. Masih lagi OH. Cuma pastikan tengok. Kalau awak letak OH begini, salah. Mesti OH. Okey. So, yang lain saya letak H. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih sama. H7, OH1, C3. Sama. Okey. Adakah ini isomer? Adakah ia adalah isomer bagi propanol? So, kalau kita tengok. Rantai terpanjang, adakah 2 ataupun 3? Okey. Rantai terpanjang bagi ini adalah 3. So, tengok. Satu hala. Okey. 1, 2, 3. Masih lagi 3. So, propan. Okey. OH di berada nombor berapa? 2. So, propan 2 ol. So, ini dan ini adalah sama. Jadi, dia bukan isomer. Okey. Saya harap para pelajar faham yang itu. So, sekarang kita belajar bagaimana kita nak namakan isomer. Okey. Contoh. Yang saya akan bagi adalah okey. Ini. So, bagaimana nak namakan dia? Okey. Yang pertama, kita tengok. Ada OH. So, directly ini adalah alkohol. So, kumpulan berfungsi OH, directly ini adalah alkohol, bukan alkalina ataupun alkena. So, dah tahu ini adalah OH. Okey. Kita cari mana rantai paling panjang dia. So, di sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Okey. Bila dah kenal pasti rantai terpanjang dia, kita akan tulis nombor bilangan karbon itu. Okey. So, nak tulis nombor, pastikan nombor yang ditulis itu, OH akan mendapat nombor yang paling kecil. Okey. Contoh, saya tulis sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun yang kedua, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau kita tengok di sini. 4 dan 2. Yang mana lebih kecil? So, mestilah 2. So, kita akan mengikut nombor yang warna merah. So, kita tahu dia adalah 5. 5 adalah pentan. Okey. OH di berada nombor berapa? 2. So, OL. So, dapatlah pentan to ol. Okey. Katakan tertiba di sini. Jadi, ada CH3. So, macam mana nak namakan dia? Masih lagi. Mula-mula tengok ada OH. Okey, alkohol. So, kita tahu ia kumpulan berfungsi untuk alkohol. So, ini adalah alkohol. So, cari rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. So, kita pastikan OH nombor yang paling kecil. So, nombor 2. So, tulis dulu. Pentan to ol. Okey. Lepas tu baru kita tengok di mana ada CH3 di sini. Nombor berapa? Nombor 4. So, letak 4 metil pentan to ol. Itu cara nak menamakan isomer. Cara melukis isomer alkohol. Okay, cara yang pertama, kita kena tentukan dahulu bilangan rantai terpanjang. Okey, berapa C dia. Lepas tu kita tentukan kumpulan berfungsi kalau alkohol OH dan di mana kumpulan berfungsi itu berada dalam molekul itu. Kemudian baru kita akan lukis lokasi kumpulan berfungsi dan cabang. Okey. Seterusnya kita akan belajar cara melukis isomer alkohol. So, katakan dia bagi 2 metil pentanol. So, kita nampak anol. So, directly kita tahu ini adalah kumpulan alkohol. Means ada OH.
Okey, kita clarify apa yang ada dalam situ. So, pentan. So, pentan means C sama dengan 5. Okey, boleh. So, kita akan nampak di situ 2 metil. Maknanya di C nombor 2 akan ada CH3. Okey. Sekarang, mari kita lukis. Bagaimana nak lukis? So, C5 paling panjang. So, lukis dahulu rantai yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dah siap lukis rantai paling panjang. Okey, kita tengok OH. Okey, alkohol. Ada number? Tiada number. So, bila tak ada number, maknanya dia berada di C nombor 1. So, kita letak je lah di sini. Ataupun di sini. Tak ada masalah. Asalkan C nombor 1 nak letak kat bawah ni pun tak ada masalah. Okey. So, lepas tu kita tengok 2 metil di nombor 2. So, sini 1, sini 2. So, letak CH3. So, yang lain kita akan letak H. Okey. Itu cara kita lukis dia. Okey. Kalau saya bagi contoh yang kedua. Okey. 2,4-dimetil pentan 2-ol. So, kita tengok. Daripada situ. Ni, kita dah tahu ini adalah alkohol. So, mesti ada OH. Okey, berada di mana? C number 2. Okey, pentan. Mean C5. Okey. Ada 2, 3 dimetil. So, maknanya di C2, C4 ada CH3. Okey, so macam biasa. Lukis dulu pentan. So, lukis C5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu lukis ikatan. Okey. 2-ol. So, OH berada di nombor 2. 1, 2. So, letak OH. Pastikan ikatan berada pada O. Sila ingat. Kalau tidak salah. Okey. Selepas itu, kita tengok dimetil. Okey. Metil berada di C2 dan C4. So, 1, 2. Sini nombor 2 kan? So, letak CH3. Okey. Untuk CH3 pun, make sure ikatan berada pada C. Okey. So, 1, 2, 3, 4. So, satu lagi ada CH3. Okey. So, pentan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 2-ol. Okey. Di sini nombor 2 ada OH. 2, 4. Okey. Nombor 2 ada CH3. Nombor 4 ada CH3. Sebab tu ada di di situ. Okey. So, yang lain kita letak H. Okey. So, saya harap murid-murid faham bagaimana nak lukis alkohol. Pembuatan alkohol. Proses untuk membuat alkohol ada dua jenis, iaitu pembuatan etanol secara industri dan pembuatan etanol dalam makmal. Yang pertama, kita melihat bagaimana pembuatan etanol secara industri. Okay, dalam industri, wap etana C2H4 dan wap air, iaitu H2O, akan bertindak balas bersama pada suhu 300 degree Celsius dan tekanan 60 atmosfera. Pada waktu itu, asid fosforik H3PO4 bertindak sebagai mangkin. Tindak balas ini kita kenali sebagai tindak balas penambahan etana dan proses ini juga dikenali sebagai tindak balas penghidratan. Persamaan kimia untuk pembuatan etanol C2H5OH secara industri ialah eten. Okey, etana tadi C2H4 akan ditambah dengan air, wap air H2O dan ada mangkin di situ, itu asid fosforik H3PO4 dan akan dapat C2H5OH. Manakala pembuatan etanol dalam makmal pula sedikit berbeza. Etanol boleh disediakan di dalam makmal dengan cara penampaian bahan-bahan berkarbohidrat atau bahan bergula seperti beras, barley atau buah-buahan. Ini semua boleh. Contoh, kita boleh guna beras, kita boleh guna ubi, kita boleh guna nanas. Semua bahan yang ada karbohidrat atau bergula kita boleh gunakan untuk menghasilkan etanol. Okay, bahan berkarbohidrat ini mengandungi glukosa, iaitu C6H12O6. Jadi, kita akan masukkan yeast dalam glukosa itu. So, yeast akan bertindak balas ke atas glukosa untuk menghasilkan alkohol, iaitu etanol. Enzim yang dipanggil sebagai
Enzimase merupakan enzim yang dikeluarkan atau dirembeskan oleh yeast yang akan bertindak sebagai mangkin. Persamaan kimia untuk proses penapaian ialah C6H12O6 akan bertindak balas dengan bantuan Z manis dan menghasilkan 2 C2H5OH dan 2 CO2. Alkohol yang terhasil iaitu dalam makmal ini akan ditulingkan melalui proses penyulingan. Mengapa perlu ditulingkan? Kerana alkohol yang terhasil mengandungi ataupun bercampur dengan air. Sebab itu kita akan tulingkan melalui proses penyulingan. Malah takat didih alkohol adalah lebih rendah daripada air. Sebab itu kita boleh ditulingkan melalui proses penyulingan. Sifat fizik alkohol. Semua alkohol adalah cecair tidak berwarna pada suhu bilik, berbau tajam, takat lebur dan takat didih yang rendah, mudah meruap. Keteraturan dalam air hanya untuk 4 alkohol pertama iaitu metanol, etanol, propanol dan butanol. Alkohol yang selain daripada itu tidak larut dalam air dan dia bersifat neutral. Malah alkohol juga merupakan pelarut organik yang boleh melarutkan sebatian organik tertentu seperti dakwat, klorofil dan varnish. Sifat kimia alkohol pula, alkohol boleh bertindak balas pada 3 iaitu yang pertama pembakaran, yang kedua pengoksidaan dan yang ketiga pendehidratan. Bagi tindak balas pertama iaitu tindak balas pembakaran, apabila alkohol bertindak balas dengan oksigen, pembakaran lengkap akan menghasilkan karbon dioksida dan air. So alkohol apabila bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Contohnya, metanol, CH3OH bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Dan contoh persamaan kimia adalah seperti yang ditunjukkan. Tindak balas yang pertama adalah tindak balas pembakaran. Bagi alkohol, dia mesti berlaku dalam pembakaran lekat. Tidak akan berlaku kalau oksigen terhad. Maknanya mesti ekses oksigen baru berlaku pembakaran bagi alkohol. So, contoh yang pertama saya bagi pentanol C5H11OH tambah O2, oksigen gas, akan menghasilkan karbon dioksida dan air. So, bagaimana kita nak balancekan atau kita seimbangkan? So, tengok dulu. C5. So, C mesti ada 5. So, letak 5. Tak payah tengok O ni. Tengok dulu C. Lepas tu H ada 11 tambah 1, 12. So, ingat H 11. So, tambah ni 11 tambah 1 sama dengan 12. So, bila ada 12, so 6. 6 darab 2, so kita akan dapat 12. Yang terakhir baru kita tengok oksigen. So, sini O1, sini O2, so O ada 3. Kalau di sini O ada 5 darab 2, ada O ada 10. Sini ada 6. Betul? So, kita akan dapat 16 total. So, cikgu, mesti ada soalan yang bertanya. Macam mana kita nak seimbangkan dia? Senang saja. So, bila awak ada 16 tolak 1 sama dengan 16 tolak 1 sama dengan 15. Betul? So, 15 per 2. Macam tu je. So, bila letak 15 per 2, so directly sini akan dapat 15 tambah 1, 16. So, samalah dengan yang di sini. Saya harap murid-murid faham. Bagi tindak balas kedua iaitu tindak balas pengoksidaan, di mana tindak balas pengoksidaan ini akan menghasilkan asid karboksilik. Etanol akan dioksidakan ataupun sebarang alkohol. Kalau di sini cikgu beri contoh etanol. Etanol akan dioksidakan kepada asid etanoik. So, kalau kita tengok pengoksidaan daripada etanol, dia akan jadi asid. Etanol tadi kita akan buat OL tu akan tambah OIK. So, akan jadi asid etanoik. Ejen pengoksidaan ialah larutan kalium manganat K2Cr2O7 berasid. Dalam proses pengoksidaan, kita boleh tengok ion dikromat yang pada awalnya adalah berwarna jingga akan diturunkan menjadi ion kromium yang berwarna hijau. Contoh pembentukan daripada alkohol menjadi asid karboksilik adalah di mana atom karbon yang mengandungi kumpulan hidroksil ataupun OH tadi akan membuang ke semua atom hidrogennya
dan ditambah dengan satu lagi oksigen. Di mana apabila dua ikatan hidrogen dibuang, dia akan membentuk ikatan ganda dua untuk meletakkan O. Okey. Tindak balas yang kedua adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, bagaimana tindak balas pengoksidaan? Okey. Kalau kita tengok, okey, saya akan bagi contoh. Okey, tindak balas pengoksidaan ini akan menghasilkan asid karboksilik. Okey. Kalau tengok di sini, okey, butanol. Contoh yang pertama saya bagi butanol. So, bila butanol, dia kata ada, okey, akan bertindak balas, okey, ada K2CR2O7 atau ada gambar O di sini. So, maksudnya di situ dia akan melalui tindak balas pengoksidaan. So, bagaimana nak lukis hasilnya? So, tengok macam mana nak tulis, okey. Ni, yang berada di OH ni, H ini akan dibuang. Okey. So, dibuang, dia akan dapat H2O. Okey. Satu lagi O akan masuk di yang dibuang. So, kalau saya tulis balik, okey, akan dapat begini. Okey, so di sini dah buang. Okey, kita buang tadi di sini. So, atas ini akan ada double bond. Ataupun kita kata ikatan ganda dua. Dia akan membentuk ikatan ganda dua dan menjadi O. So, yang lain masih sama. Maksudnya di sini yang berubah adalah di hujung ni. Yang ada OH ni. So, kalau yang ini nama dia butanol. Okey, untuk di sini nama dia akan berubah menjadi asid. Kalau tadi butanol jadi butan masih sama. Okey, butan masih sama. Cuma kita buang ni, tak nak. So, kita tambah OIK. Jadi, asid butanoik. So, di sini perbezaan dia. Okey, kalau saya tunjuk contoh yang kedua, okey, pentanol. Okey, so bila kita lakukan proses pengoksidaan, okey, directly kita akan dapat H2O. So, di sini akan dibuang. Okey, yang lain kita salin balik. Okey, C ada 5. Okey, so OH masih OH di sini. Okey. Yang lain masih H yang sama. Okey, cuma sebab sini dah buang, so dia akan jadi double bond O. Simple je. Sini je beza. So, saya harap anak murid cikgu faham. So, kalau di sini pentanol, so di sini akan jadi asid pentan. Sini ambil lagi, sini buang. So, kita akan jadi OIK. So, asid pentanoik. Tindak balas ketiga ataupun tindak balas terakhir yang berlaku dalam sebatian alkohol adalah tindak balas pendehidratan, iaitu di mana ia akan membuang air H2O daripada molekul alkohol tersebut. Okey. Tindak balas ini akan mengeluarkan air daripada sebarang alkohol, okey, dan menghasilkan ikatan ganda dua di antara dua atom karbon yang membentuk dialkanam. Maksudnya daripada sebatian alkohol akan membentuk sebatian alkanam. Okey, untuk contoh saya akan letakkan contohnya etanol. Okey, C2H5OH apabila berlaku tindak balas pendehidratan, ia akan membentuk etanam. Okey, etanol didehidratkan dengan dipanaskan pada 180 degree Celsius bersama asid sulfurik pekat H2SO4. Bagaimana daripada alkohol membentuk alkana adalah pembentukannya apabila atom hidroksil OH dan H berada, kita ambil buangkannya dan akan membentuk ikatan ganda dua antara C dan C. Okay, tindak balas yang ketiga adalah tindak balas pendehidratan. So, tindak balas pendehidratan ini akan membuang air. Okay, akan membuang H2O dan ia akan menghasilkan alkana. So, kita tengok contoh yang pertama. Okay, ada dua lukisan yang cikgu tulis di sini. Yang lukis untuk memastikan anda tidak confuse. Okay. So, yang pertama butanol. Okay, masih dua-dua butanol. Cuma di sini OH berada di bawah. Di sini OH berada di sini. Tapi, okay, bila kita tengok ada asid sulfurik 180 degree Celsius. So, directly ini adalah proses pendehidratan. Tindak balas pendehidratan. So, kita tahu dia akan membuang H2
O. So, di mana akan membuangnya? Dekat mana? Dekat OH ni satu. Okay. Satu C hanya boleh buang satu bahan. Okay. Satu C. Sini kita dah buang OH. So, sini kita akan buang H. So, di sini akan buang H2O. So, tu dah buang. So, maknanya di hujung persamaan akan ada HOH. Okay. So, macam mana hasilnya? Akan dapat, so lukis 4. Okay. Okay. So, yang lain salin je. Sama. Okay, salin. Okay. Di sini. Okay. Dia macam ni. Betul? Sebab kita dah buang yang ini tadi. Betul? So, di sini tiada. So, kalau kita kira 1, 2, 3. 1, 2, 3 tak cukup. So, di sinilah akan bentuknya ikatan ganda 2. Kenapa saya lukis ada 2 lukisan? Okay, lukisan yang kedua saya takut pelajar confuse. Ambil OH di sini dengan H di sini. Tak boleh ya. Tak boleh ambil di H yang C ni. Sebab sini dah ambil OH. So, kalau lukis OH di sini, kita akan ambil H di sini. Kalau ada yang tanya, cikgu boleh ambil H di sini? Tak boleh. Dia mesti ambil H bersebelahan dengan C dia sahaja. So, maksudnya kalau lukis OH di sini, OH di sini akan hilang, H di sini akan hilang. Okay. So, kalau kita lukis hasilnya, okay, lukis dulu. Okay. Okay. Sekarang saya salin balik je apa yang ada. Okay. Okay, di sini kita dah buang tadi. So, di sini adalah dah double dia. Saya harap pelajar faham. Okay, saya bagi contoh yang kedua, pentanol. Okay, so macam ni. So, bila kita berlakunya proses pendehidratan, so ambil yang ini je, senang. Sebab tu kalau untuk proses pendehidratan lebih senang, OH berada di bawah. So, bila kita buang di sini, so lukis je balik, ada 5C. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Copy sahaja ataupun kita kata tiru sahaja yang kita tak buang itu. Okey. Maafkanlah cikgu ya, lukisan comot sebab tangan satu pegang handphone. Okey, so dah buang ini. Buang, tak ada di sini. So, hanya letak double bond. So, nama dia. Okey, lupa nak tulis nama. So, ini But Wan Ena. Dan ini Pen Wan Ena. Okey.